My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk juz yang kedua, untuk kita terus membaca Al-Quran ya, sebagai persediaan Ramadan kita. Kita mula baca lebih awal agar pada 27 Ramadan nanti kita sudah pun menghabiskan 30 juzuk Al-Quran sebagai satu kejayaan yang Allah bantu kepada kita. Kita doakan ya, saya doakan tuan-tuan dan doakan kami juga. Kita sama-sama selepas daripada My Quran Time kita sambung bacaan-bacaan. Semalam kita memulakan juz yang pertama. Saya harapkan tuan-tuan sudah selesai baca juz pertama, sudah ingat beberapa poin daripada juz pertama sebagai kesungguhan kita berinteraksi baca faham amal Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Kita mahu jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dan kita mahu jadi interaksi dengan Quran kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini. Pada hari ini kita akan mendalami kepada juz yang kedua pada halaman 22 sehingga 41. Jadi kalau tuan-tuan sebagaimana yang kita cadangkan 4 muka surat pada setiap waktu solat, ia kali 5 dapat 20 muka surat, tuan-tuan selesai. Ya, kalau katakan tuan-tuan mula daripada zuhur maka selesai subuh besok, tapi kalau tuan-tuan sudah mulakan pada subuh pagi tadi 4 muka surat ustaz ya. Ustaz pun ada di online juga ustaz ada baca 1-2 muka surat ya. Kalau muka surat 22 dah baca dan muka surat 23, jadi teruskan baca 24 25 dan kemudian lepas zuhur sambung lagi selepas tuan-tuan mendengar My Quran Time pada waktu tengah hari. Jadi apakah kandungan daripada halaman 22 ayat yang dibacakan Ustaz Tirmizi sebentar tadi? Adalah satu yang menarik ustaz ya. Jadi hari ini apa khabar ustaz?
Ya, kita dah masuk terus baca Fatihah, terus baca juzuk, terlupa nak tanya khabar. Insya-Allah. Siap Ustaz. Semangat kita Ramadan Ustaz. Semangat Ustaz. Insya-Allah. Ya. Jadi kalau dapat semangat macam tadi tu Ustaz ya, di bulan Ramadan memang setiap hari satu juzuk baca kan. Setiap ahli keluarga kalau dapat begitu, subhanallah ya. Sibuk-sibuk kita pun tuan-tuan, tapi kalau boleh jangan kita tinggal blok masa kita bersama Allah, iaitu dengan membaca al-Quran ini sendiri. Jadi insya-Allah Ustaz ya, kita nak tengok sedikit daripada ayat 142 ini. Betul. Orang-orang yang kurang berakal di antara manusia akan berkata ya, iaitu apakah yang telah memalingkan mereka muslim daripada kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya, iaitu Masjidil Aqsa di Palestin. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat, dia memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi ini jawapan yang diajarkan oleh Allah SWT. Qul, katakanlah, lillahil masyriq wal maghrib. Ya, kepunyaan Allah lah barat dan timur. Allah punya pasal lah. Ya, Allah punya pasal. Ya, kerana Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi ini bercakap tentang identiti bagi umat Islam. Identiti umat Islam ini iaitu apa pada ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, ya, iaitu umat Islam ini ya dibangkitkan sebagai ummatan wasata, iaitu umat pertengahan, umat sederhana, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, di mana kita adalah umat yang pertengahan, menjadi saksi kepada seluruh manusia, dan Rasul juga akan menjadi saksi. Mengapa jadi saksi? Manusia boleh melihat sebenarnya fitrah tentang keadilan, fitrah tentang pertengahan. Dan walaupun orang bukan beragama Islam ya, mungkin daripada pelbagai kaum, tetapi sebenarnya fitrah kebaikan yang ada ini sudah Allah tetapkan. Dan itu sebabnya bila manusia akan memerhati, dan lebih daripada itu Rasul akan memerhati apa yang kita laksanakan. Ini amat penting untuk kita faham dan kita bertanggungjawab. Apa sahaja yang kita buat itu mestilah menghadap ke mana? Menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap kiblat itu sebagai satu simbol kesatuan, ya, kesatuan. Tetapi di sebalik kiblat itu bukan kita menghadap kepada kotak empat segi. Bukan kita menyembah kotak empat segi, tetapi kita menyembah kepada Tuhan yang memberi arahan tersebut. Jadi ini adalah panduan daripada halaman 22 ini, dan ini adalah respon kepada siapa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama, pada ayat 144, iaitu nabi ini nampak seperti kami melihat wajahmu sering mendongak ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Ya, nabi mengharap ya ada perubahan, kerana bercakap tentang Masjidil Aqsa tadi itu dihadap juga oleh orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, yang mereka ini sendiri ada masalah yang tersendiri. Pada halaman yang ke-23 Allah menyatakan tentang mereka yang digelar sebagai orang yang zalim ya dan tidak zalim, iaitu bila dibaca kitab kenal kepada Nabi itu seperti anak mereka sendiri, tetapi mereka berpecah belah dan menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Itu adalah orang yang zalim, Allah nyatakan pada ayat 146. Pelajaran untuk kita ialah kita bila dapat sahaja kebenaran, jangan disembunyikan, jangan kita berpecah atas kebenaran. Tidak mungkin sebenarnya berpecah atas kebenaran. Kalau kita berpecah, itu tandanya ada sesuatu yang tidak dipatuhi ruhnya daripada Al-Quran. Berpecah yang menolak, ya, berbeza pendapat itu biasa. Tapi fariqan ini maksudnya mewujudkan firqah kumpulan yang saling menjatuhkan antara satu sama lain. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah daripada Tuhan, dan jangan jadi di kalangan orang-orang yang ragu kepada kebenaran ini sendiri. Maka pada ayat yang ke-154 ya, 154 ayat 154 pada halaman 24 itu Allah menceritakan tentang ujian paling tinggi dalam hidup, namanya adalah qital, terbunuh pada jalan Allah ya. Tetapi Allah kata mereka itu tidak mati, bal ahya, mereka itu hidup tetapi kita tak perasan. Kita tak perasan pasal apa? Pasal ianya hanya difahami oleh orang-orang yang berada pada jalan Allah. Sebabnya orang yang syahid ya, dia punya semangatnya itu akan membakar kepada orang yang masih hidup, maksudnya. Dan Allah menerangkan tentang konsep
ujian pada halaman 24 ini dengan ayat 155 dan ayat 156. Allah memberi panduan kepada orang yang sabar ini pada ayat 156 yang kita nak minta Ustaz Tirmizi bacakan. Silakan. Ayat 156. 156. Okey. Masya-Allah. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah ciri orang yang sabar, iaitu apabila mereka ditimpa ujian itu mereka bercakap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua adalah lillah, milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami ini akan menuju kembali kepada Allah. Jadi kami akan buat yang terbaik berhadapan dengan pelbagai ujian yang Allah nyatakan pada ayat 155. Dan bagaimanakah lagi menguatkan lagi kebergantungan pada Allah? Allah nyatakan kekuasaan Allah pada ayat 164, sehingga kan Allah kata pada ayat 165, jangan dijadikan seteru ataupun perkara-perkara yang mensyirikkan sekutu kepada Allah. Bila dah lihat kebesaran Allah pada ayat 164, kapal Allah jalankan, kemudian Allah ciptakan perubahan malam dan siang, dan kemudian Allah bercakap tentang dihidupkan daripada yang mati dan juga ditiupkan angin. Semua perkara-perkara ini sebagai peringatan kita bersama memulakan juz yang kedua. Pada halaman 26 hingga 29, kalau tuan-tuan baca nanti, ini blok yang kedua lah ya. Kalau kita baca pada solat yang seterusnya nanti, kalau tuan-tuan bahagikan 4 muka surat, ada peringatan daripada Allah SWT pada ayat 170 untuk sama-sama kita baca bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, muka surat apa? 26. 26. Pada ayat yang ke 170. 170. Baik. Auzubillah minasyaitanir. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami peroleh daripada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah peringatan seterusnya berkaitan dengan bagaimanakah keimanan seseorang itu. Bukan sekadar ikut-ikut kepada abana, kepada ayah, mak, nenek moyang. Kerana kami dah biasa, senior kami dah cakap begini, maka kami buat sahaja. Tetapi sebenarnya ikutlah rapat-rapat ma'anzalallah. Itulah seruan kepada kita, tuan-tuan, bila kita baca Quran dalam My Quran Time ini, bila kita baca satu juzuk secara ringkas ini, adalah untuk kita nampak apakah kebenaran yang Allah sedang sampaikan. Walaupun sedikit, ya, maka kita ikut rapat-rapat. Bukannya sekadar meneruskan apa yang biasa dibuat. Bila kita teruskan apa yang kita buat, sebenarnya Allah kata walau kana abauhum la yaqilun. Mereka itu tidak pun betul-betul berakal ataupun berfikir, ya, dan mereka tidak diberi hidayah. Mereka bukan buat penilaian itu berteraskan kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya isu makanan pada ayat 172, Allah ingatkan, makanlah di kalangan makanan yang baik dan bersyukur.
Ya, pasal kalau tidak ada hidayah, ia menyebabkan orang itu makan apa sahaja yang dia jumpa, padahal sebenarnya Allah ingatkan pada ayat 173 ada perkara yang diharamkan, ya, darah yang mati, bangkai yang tidak disembelih dengan nama Allah, semua itu adalah perkara yang tidak layak untuk diikuti. Itu adalah puncak kepada satu perkara yang sekadar ikut-ikutan, ya, yang perlu kita sama-sama ingatkan. Dan seterusnya pada halaman 27 Allah mengingatkan kepada kita tentang ayat al-bir. Ya, tentang al-bir ada kaitan dengan muttaqun. Muttaqun ini adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi kebajikan al-bir itu diwakili oleh 6 perkara pada ayat 177. Iaitu yang pertama berkaitan dengan iman, memberi apa yang dicintai, kemudian kita bercakap tentang solat, zakat dan juga menunaikan, menyempurnakan janji, dan yang keenam wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, iaitu sabar dalam segala perit getir kita. Inilah yang kita laksanakan tuan-tuan. Tahun lepas mungkin tuan-tuan bila ambil keputusan untuk baca Quran betul-betul, kali ini ambil keputusan untuk saya buat satu juzuk ini dalam saya berhadapan dengan cabaran COVID-19 contohnya. Ya, mungkin selama ini tak sempat khatam Quran, ataupun mungkin khatam tetapi tidak pula saya ikut apa maksud di sebaliknya. Padahal sebenarnya kalau kita tengok pada halaman 28 itu, salah satu perkara yang diingatkan oleh Allah puasa, Ustaz. Ya. Jadi puasa la'allakum tattaqun. Pada muka surat 27, wa ulaika humul muttaqun. Ya, apa kaitannya? Wa ulaika humul muttaqun itu adalah orang bertakwa dalam bentuk isim, maksudnya 100% level takwa kalau kita penuh 6 perkara pada ayat 177. Dan kemudian kalau kita masuk bulan Ramadan, kadang-kadang biasa Ustaz ya, sebelum bulan Ramadan Syaban ni dah kurang sikit dia punya takwanya, masuk bulan Ramadan dia naik balik semula. La'allakum tattaqun. Tapi ada orang masuk bulan Ramadan tapi tak naik-naik, dia punya takwa dia, ya. Pasal apa? Pasal rupa-rupanya sebelum nak masuk ke bulan Ramadan ini, ya, kalau bulan Ramadan ini puasa pada 2 Hijrah, 15 tahun sebelum itu telah turun apa? Pada ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran, telah turun Quran yang membina keimanan, bina iman. Ya, kalau kita perasan tadi ayat 177, iman sebagai ciri pertama daripada 6 ciri orang yang bertakwa. Jadi bila iman ini dibina 15 tahun, masuk bulan Ramadan pada 2 Hijrah, maka sahabat-sahabat dapat takwa kembali. Kalau kita tidak bersama Quran, itu sebabnya alhamdulillah hari ini juz yang kedua tuan-tuan baca dulu, ya, bina iman dengan Quran. Jadi bila masuk Ramadan pada hari Selasa nanti, ya, kesannya apa tuan-tuan? Kesannya ialah kita punya iman itu lebih tinggi sedikit, maka takwa dapat tinggi lagi. Kalau imannya rendah, masuk pada puasa la'allakum tattaqun, itu pun takwa 20%. Pasal imannya pun 20% yang dibekalkan sebelum masuk ke dalam bulan puasa ini. Jadi ada panduan puasa pada halaman 28 dan disambung pada halaman 29, iaitu berkaitan dengan masih puasa ayat 188, teguran kalau puasa kita jauhi daripada air yang halal, maka kita perlu menjauhi perkara yang haram selepas bulan ataupun semasa dan selepas bulan puasa. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, iaitu jangan makan secara tipu, scam, ataupun watudlu biha ilal hukam, iaitu memberi rasuah kepada orang-orang yang menjadi hakim dan juga memakan harta sesama sendiri. Dan Allah mengingatkan pada halaman 30, ya, jom kita baca satu ayat daripada ayat 191. Tegas, tetapi kita nak faham sebenarnya apa yang Allah sedang sampaikan. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. 191. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
الكافرين. صدق الله. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka daripada mana mereka telah mengusirmu, dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka perangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang yang kafir. Perkataan yang penting tuan-tuan sekalian, walaupun dia bermula dengan dan bunuhlah, ya, Allah menekankan fa in qataluukum faqtuluhum. Jika mereka memerangi kamu, maka kamu perangi mereka. Maksudnya apa? Perang di dalam Islam, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ini konsepnya ialah kalau kita diperangi, kita wajar untuk memerangi. Tetapi kita bukanlah orang yang balas dendam, orang yang memang nak serang semua orang, kerana Allah nyatakan pada ayat 192, fa inin tahau, jika mereka itu menamatkan peperangan, gencatan senjata, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Peranan umat Islam adalah gencatan senjata. Kan? Kalau orang yang memang suka menyerang, orang dah gencat senjata, kita tebas lagi sekali, ya. Tetapi itu bukan konsep perang di dalam Al-Quran. Maka Allah mengingatkan kepada kita pada ayat yang halaman 30, halaman 31 ini ialah tentang masa yang tertentu tidak boleh berperang, dan kemudian Allah menyatakan tentang apakah yang perlu diberi perhatian dalam perjuangan, iaitu ada yang berjuang kerana nak dapat dunia, tetapi ada orang yang berjuang pada halaman 31 ayat 201 yang menyatakan dengan doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, jadi itu adalah ayatnya. Dan kita lihat pada halaman 32 bercakap tentang apa? Tentang perjuangan, tentang takwa, dan Allah menyeru pada ayat 208, masuk Islam ini masuklah secara kafah, secara sempurna. Jika tidak, nanti kita khawatir kita terganggu dengan langkah-langkah syaitan. Syaitan ini cara dia ialah dia akan mansuhkan, ataupun dia cuba goda agar kita ambil sikit-sikit sahaja daripada Islam, menyebabkan mudah diserang, dan ini yang tertera pada ayat 208. Dan juga pada halaman 33 Allah kembali balik cerita tentang Bani Israel untuk kita ambil pelajaran bahawa sebenarnya Allah boleh saja menjadikan umat manusia ini satu, beriman, tetapi itulah peluang untuk kita berjuang. Dan bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time, terus berjuang, dan kita ingin berehat sebentar, kembali semula menyambung apakah formula perjuangan dalam halaman 34 dan seterusnya. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Pada juz yang kedua, kita sudah pun melewati kepada 33 halaman, dan pada halaman 34 ayat 216 ini Allah berfirman, diwajibkan ke atasmu berperang walaupun kamu tidak menyukainya. Boleh jadi kamu bencikan sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu tetapi ia tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita bersama dengan seorang rakan kita, Puan Nadia Nordin daripada Rumah Ngaji Negeri Sembilan, untuk kita dengarkan tadabbur ringkas online.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menyedarkan saya bahawa mungkin ada perkara yang saya suka buat tapi sebenarnya tak bagus untuk saya. Begitu juga mungkin ada perkara yang saya tak rela nak buat tapi amat bagus untuk saya. Saya mesti betul-betul ingat bahawa Allah lebih maha mengetahui segala-galanya berbanding saya yang lemah ini. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Puan Nadia di online untuk berkongsi ya apakah tadabbur mesej yang kita boleh ambil daripada ayat 216 sebentar tadi sebagai panduan kita bersama, dan kita nak ambil satu lagi ayat ya. Kalau dalam ayat 217 itu Allah menceritakan tentang Syahrul Haram, tentang bulan haram, berperang padanya ada 4 bulan, tetapi lebih daripada itu Allah mengingatkan tentang apakah pantang larang yang perlu kita faham, dan jangan sampai ianya diambil mudah ya pada ayat 217. Tetapi perjuangan tetap perjuangan. Allah memuji kepada orang-orang yang beriman, yang berhijrah pada ayat 218. Kita baca satu lagi ayat pada halaman 34 bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir Innal ladzina Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah kandungan daripada ayat 218. Kita dengarkan tadabbur bersama dengan Coach Jamil daripada Akademi Siniji Online. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini menyatakan 3 komponen, iman, hijrah dan jihad, yang mana ini ciri untuk nak mengharapkan rahmat daripada Allah. Rahmat Allah itu juga membawa makna keampunan daripada Allah, sebab kita jelas Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Coach Jamil ya, berkongsi tentang perjuangan. Orang beriman bukan sekadar duduk diam, tetapi dia sanggup berhijrah, melakukan transformasi perubahan dan juga bersungguh-sungguh dalam kehidupannya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini ya, bila kita dah beriman dengan ayat Al-Quran ini, kita tak boleh duduk diam dah ya. Kalau katakan pada bulan Ramadan ataupun bukan luar Ramadan pun, kita kena cari projek-projek untuk kita melakukan penghijrahan transformasi, dan lebih daripada itu untuk kita berjihad ya. Jihad itu bukan semestinya hanya di medan perang, itu satu kalau sudah ada panggilan, tetapi jihad untuk membantu orang miskin, anak yatim, jangan dimanipulasi di dalam rumah-rumah anak yatim, dihantar mereka pergi minta derma contohnya, padahal kita tidak mahu anak kita pergi minta derma. Perkara-perkara itu yang perlu kita beri perhatian dalam ayat 218 sebentar tadi. Dan ayat seterusnya bercerita tentang orang yang tak nak pergi berjuang, dia kalau boleh nak yang mudah-mudah. Dia kalau boleh berhibur-hibur dengan apa? Arak, dengan judi ya. Allah tekankan perkara ini pada ayat 219 dan diteruskan dengan menjaga harta anak yatim pada ayat yang ke-220 itu sendiri. Jadi di sini pada halaman 35 ada panduan-panduan tentang anak yatim, tentang darah wanita, tentang pada halaman 36 ini tentang sumpah-sumpah ya. Jadi pada juz yang kedua ni ada banyak peraturan yang Allah beritahu, dan juga panduan berkeluarga jika ada konflik, peristiwa ataupun peristiwa talak di dalam sesuatu rumah tangga. Allah beritahu pada halaman 36 dan diteruskan pada halaman ke-37 ya, dan di bawahnya itu ayat yang ke-233 hukum radhaah. Apa maksud radhaah? Penyusuan. Berapa lama, apa tanggungjawab ayah kalau katakan si suami itu sudah berpisah dengan si ibu contohnya, itu disampaikan pada halaman 37.
Kita pergi kepada halaman 38 ya, 4 muka surat terakhir kita daripada juz yang kedua, bercakap tentang masih lagi cabaran konflik dalam rumah tangga ataupun kalau isu kematian suami. Kita baca daripada ayat 234 dipimpin Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isterinya hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Kita tanya-tanya mengapa pula tiba-tiba muncul ayat berkaitan dengan tentang kematian suami, ya, talak dan sebagainya. Kita kena ingat tuan-tuan sekalian, apabila seseorang itu sudah pun berkiblatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkiblatkan kepada Masjidil Aqsa kembali, bila ada pertukaran itu, ia ada kaitan dengan identiti, cara kita menguruskan sesuatu cabaran dalam kehidupan. Satunya tadi kita bercakap tentang kita kalau berperang, kalau katakan stop, itu ciri identiti umat Islam. Seterusnya apa? Bila kita cakap tentang wasatan ini, pertengahan adalah bila ada anak yatim. Contohnya, kita adalah orang yang amat peka, paling peka, lebih peka daripada orang-orang yang bukan Islam dalam menguruskan harta anak yatim, sehingga kan sahabat takut kalau katakan ada anak yatim dalam rumah, mereka makan bersama dengan anak yatim, mereka tak nak, mereka takut sangat sampai mereka asingkan. Sehingga turunlah ayat yang telah kita baca tadi dalam ayat ke-220, ya, bercakap tentang betapa pekanya jangan makan harta anak yatim dan juga menzalimi anak yatim. Itu identiti umat Islam. Dan identiti seterusnya ialah apabila ada konflik, hatta bila ada konflik dalam rumah tangga ataupun anak yang perlu disusukan, ya, ada identiti umat Islam. Umat Islam bukannya kalau katakan suami itu sudah berpisah, ataupun kalau kita bercakap tentang ada cabaran menyusukan anak, ya, bagi seorang pemimpin, dia kata itu masing-masing punya hal. Tak, ia diperjuangkan oleh Allah, ya, daripada langit untuk ibu-ibu yang ada anak, kerana ini semua adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat 234 Allah menyatakan mereka yang meninggal, suami yang meninggal ini meninggalkan isterinya, hendaklah melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari, ya. Itu identitinya. Dia tak macam orang lain, mungkin dia rasa macam dia dah kematian suami, rasa dia happy, dia jumpa orang lain, kahwin. Tidak. Kerana ia menjaga kebersihan, menjaga nasab. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha alaihim fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Jika sudah habis, ya, tiada dosa tentang apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka dengan cara yang betul, makruf, sesuatu yang biasalah. Maksudnya tidaklah melampau daripada ciri seorang balu kepada seorang suami yang telah ditinggalkan. Dan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ada yang dia memang nak suaminya meninggal, kan? Ataupun ada yang dia memang nak harta suami dia, jadi dia buat komplot untuk membunuh si suami contohnya. Perkara-perkara itu Allah tahu, ya, jangan sampai ianya dilaksanakan. Itu identiti bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu Allah memberitahu pada ayat 235 itu tidak ada masalah untuk hitbah, ya, untuk kita melakukan sindiran ketika meminang.
ya, tidak ada masalah kalau katakan sudah habis iddahnya, dan ada panduan lagi pada ayat 236, tiada dosa bagimu jika kamu menceraikan isterimu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu mengikuti kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu mengikut kesanggupannya pemberian dengan cara yang patut. Jadi identiti umat Islam lagi, kalau katakan dia tidak ada masalah terpaksa berpisah, dia memberikan mahar yang sesuai, ya, kepada individu wanita yang dikahwininya sebentar tadi. Jadi ini adalah identiti umat Islam, di mana tidak sembrono suka-suka sahaja. Rasa nak kahwin, tak suka, boom, tak ada. Ia melambangkan tanggungjawab. Di sebalik rasa ingin berumah tangga, di sebaliknya itu ada tanggungjawab yang hilang sebenarnya di kalangan orang-orang bukan Islam. Ada yang kata dia nak berhibur saja, ya, dia tidak mahu ambil tanggungjawab. Dan perkara ini kalau tidak diangkat, maka kesannya ia akan masuk kepada anak-anak Islam, dan ini adalah halaman 38 yang perlu diperjuangkan. Halaman 39, ya, di dalam kekecohan ataupun mungkin konflik rumah tangga muncul ayat hafizu ala salawati was salatil wusta pada ayat yang ke-238. Allah mengingatkan kepada kita, ya, pada halaman 39 ini tentang solat. Jadi kalau kita perasan Ustaz, ya, mengapa pula tiba-tiba pasal solat, ya. Jadi sudah tentunya kacau macam mana pun sebenarnya solat jangan ditinggalkan. Sampaikan pada ayat 239, satu lagi kekacauan yang boleh berlaku ialah perang. Jika kamu takut farijalan au rukbanan, jika kamu takut bahaya, solatlah sambil berjalan kaki ataupun solatlah sambil berkenderaan. Ya, pasal dua konflik paling besar di dunia ini namanya dalam rumah cerai, luar rumah perang. Dua-duanya Allah letak dekat-dekat, tetapi poinnya ialah solat sebagai penyelesaian di dalam menghadapi konflik tersebut. Dan ini diteruskan lagi, ya, pada halaman 39 ini tentang panduan menguruskan walil mutalaqqati mata'un bil ma'ruf pada ayat 241. Bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah mengikut cara yang patut sebagai satu kewajipan bagi orang yang bertakwa. Apakah mata' itu? Maksudnya ialah belanja yang menyenangkan kepada mereka mengikut kadar makruf yang difahami oleh ataupun sesuai dalam norma sesuatu masyarakat. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun, ayat 232. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu memahami. Sebenarnya saya nak tanya tadabbur kepada rakan kita online, tapi tak apalah, ya, saya kongsi terus saja. Mengapa Allah cakap ini sebagai yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun? Ya, kerana Allah nak kita ni fikir betul-betul. Ya, ta'qilun ini adalah orang yang mahu menggunakan akal betul-betul. Perkataan akal itu ada kaitan dengan igal kalau dekat Saudi tu Ustaz, ya, yang getah warna hitam tu, untuk mengelakkan daripada tudung tu jatuh, ya. Dia punya apa nama yang dipakai tu? Selendang itulah. Selendang itulah, kan, daripada jatuh. Bila kita cakap la'allakum ta'qilun, sebenarnya Allah suruh kita jangan sampai akal kita yang sepatutnya mengelakkan kita daripada jatuh, kalau tak guna akal betul-betul, kita akan hancur. Apa yang hancur? Institusi keluarga kita hancur. Ya, apa akan berlaku? Anak kita perempuan, ya, ataupun kakak kita perempuan, ibu kita perempuan akan hancur. Kerana apa? Kerana identiti sebagai umat Islam, ummatan wasatan ini tidak diperjuangkan sebenar-benarnya. Diambil ringan, ya, diambil ringan. Suka ada konflik ke tak ada konflik, itu satu perkara Ustaz, ya, tetapi jangan ambil ringan peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus kita pergi kepada halaman ke-40 dan 41. Allah menyatakan daripada seawal ayat 243 ada perkataan alam tara, ya, pada ayat 246 alam tara. Kita nak lihat kepada satu ayat 246, apakah kamu tidak melihat kisah Bani Israel? Kembali balik untuk kita mengambil pelajaran pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. 246. 246. Masya-Allah, panjang sikit ni, ya. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى
إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah daripada ayat 246 Allah membawakan kepada Nabi Muhammad, kepada kita, alam tara, apakah kamu tidak memerhatikan kepada malak pembesar di kalangan Bani Israel. Ini adalah kesinambungan daripada ayat 243 halaman sebelahnya, sebelum ini pada halaman 39. Allah membawakan kepada kita, ya, kalau tadi tentang undang-undang, okey, kemudian terus balik kepada sejarah, kemudian nanti Allah bawa balik kepada alam. Itu adalah cara bagaimana al-Quran ini berfungsi ataupun disampaikan, ya, bawa pada alam agar kita rasa relax sikit. Kemudian pergi pada bawah, oh, undang-undang ini wahyu daripada langit, ya. Kemudian kita pergi balik pada flashback balik pada sejarah. Itu untuk mengelakkan daripada bosan, satu, dan yang lebih penting ialah kita nampak hujah di dalam al-Quran ini boleh datang daripada atas, ya, peraturan daripada Allah, panduan daripada Allah, wahyu datang daripada depan, daripada alam sekitar, daripada pelbagai teori ilmu yang ada, dan juga daripada sejarah pengalaman yang ada. Jadi kali ini sejarah kita lihat bahawa pembesar ini berkata bahawa bila mereka ini dah dihalau, ya, dihalau daripada mana? Daripada Firaun, ya, maka mereka ini ingin pergi ke kawasan-kawasan yang patut, ya, iaitu kepada Palestin, dan bila angkatlah seorang raja untuk kami, nescaya kami berperang di jalan Allah. Mereka minta apa? Di kalangan malak ini, tolong pilih satu ketua. Sebenarnya ada Nabi Musa, Ustaz, ya. Nabi Musa dah ada. Nabi Musa lah dia ikut. Betul. Tapi dia kata tolong pilih di kalangan kita semua ni siapa pemimpin. Allah. Maksudnya apa? Itu agenda mereka sebenarnya, tolong iktiraf kami. Kan itu kemahiran orang politik lah. Orang politik ni kadang-kadang dia rasa nampak macam dia nak tunjuk baik, kan. Saya nak minta nasihat lah daripada ustaz, rasanya di kalangan mereka ni siapa yang patut jadi ketua, kan. Sebenarnya dia nak minta endorsement daripada siapa? Daripada Nabi Musa. Jadi kalau orang agama tidak baca ayat ini, akhirnya kita jadi naif, kita senang mudah ditipu. Ustaz, sila ambil RM1,000 ni, tolong beri ceramah sikit di dalam program kami. Rupa-rupanya ia adalah satu endorsement yang kita kena berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Baik, jadi dalam hal ini ayat 247, Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Tadi dia minta raja. Nabi Musa jawab. Nabi Musa jawab, dia bukan tak jawab, tapi jawabnya itu dengan panduan wahyu. Apa respon mereka? Bagaimana Talut mendapat memerintah ke atas kami sedangkan kami lebih berhak ke atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Dia pula apa? Tadi dah minta, Ustaz, ya. Tapi lepas tu kata, macam mana pula dia boleh? Dia tu miskin, dia tak ada harta yang banyak. Sepatutnya kami yang memerintah. Tadi mereka yang minta ketua. Ya, nampak macam baiklah nak minta tolong bagi nasihat kepada kami. Tetapi bila dah diberi nasihat, mereka engkar. Maka dijawab dalam ayat ini, Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fizikal. Allah memberi kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Kerana fizikalnya, kerana ilmunya, maka Talut yang akan melawan Jalut menjadi ketua, ya. Dan ini diteruskan dalam halaman ini dan diterus sampai kepada halaman 41. Bagaimana perjalanan Talut bersama tenteranya itu, dia kata, okey, nanti kamu akan jumpa sungai, binahar, faman syariba minhu falaisa minni. Siapa yang minum daripadanya bukan di kalangan tentera ini, tapi siapa yang nak ambil juga, ambillah satu tapak tanganlah, ghurfatan biyadih, ya. Yang itu okey.
Tapi siapa yang minum illa qalilan minhum, siapa yang minum sebenarnya ramai yang pergi melakukan ataupun minum kecuali sedikit saja, maka yang sedikit itulah yang berterusan menjadi tentera Talut yang terus berjuang. Pasal apa? Pasal yang lain tu dah letih, yang dah kenyang, ya. Padahal perjalanan masih perlu diteruskan. Yang telah dilatih itu pun sebenarnya mereka kata bila dah jumpa dengan tentera Jalut, dia kata la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Ya, kita ni tak ada kekuatan lah. Yang dah dipilih disiplin itu pun ada kelemahan. Maka apakah solusi yang diberikan? Qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratin biiznillah. Yang positif mengingatkan kepada yang negatif dari kalangan mereka yang telah lulus ujian sungai tadi, betapa ramai, betapa ada tentera yang sikit boleh mengalahkan yang banyak. Wallahu ma'as sabirin. Jadi poinnya dalam kehidupan kita berjuang, kalau ada perkara-perkara negatif yang muncul, kita kena pancung, kita kena ingatkan, sebenarnya kita on the right track, kita dalam perjuangan yang betul. Ada ramai sahaja perjuangan sebelum ini, sikit tapi boleh mengalahkan yang banyak. Yang kita doakan agar tuan-tuan, kalau tuan-tuan adalah orang yang sikit mengusahakan khatam Quran, teruskan perjuangan, jangan lemah semangat. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi agar kita dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fihi. Allahumma akhrijna fihi minal maqbulin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami ke bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami pada bulan Ramadan nanti ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesihatan kepada kami untuk kami beramal, untuk kami merebut segala peluang, kesempatan, ganjaran pahala yang Kau telah janji dan sediakan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita mendoakan tuan-tuan menjadi pejuang yang sentiasa berdisiplin, dan inilah yang kita ingin angkat dalam tabung gerakan Al-Quran, membina generasi yang ada identiti berteraskan Quran yang telah pun diedarkan di seluruh negara. Harapnya tuan-tuan adalah individu yang akan pergi mengimarahkan lagi institusi-institusi yang telah pun kita sampaikan sumbangan tuan-tuan. Akhirnya kita membina negeri negara, masyarakat, keluarga yang berdisiplin dan berjuang atas dasar identiti sebagai seorang mukmin daripada Al-Quran. Kita bertemu kembali dalam jam 10 dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus mendoakan tuan-tuan pada juz ketiga pada hari esok insya-Allah. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal. Allahumma arhamna bil My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.